Ajaran Arkam ni dulu dah diharamkan dan difatwakan sesat. Kini mereka kembali lagi dengan nama baru iaitu GISB. Bahkan lebih dahsyat dengan tuduhan perhambaan, fahaman sesat dan banyak lagi. GISB ini, mangsa-mangsa ini daripada risikan. Saya merayu pada pihak GISB, tolong pulangkan anak saya. Dia telah diizinkan Allah iaitu dia gaib. Dia pun menjadi kuasa ruh. Remaja-remaja Rasulullah Sayyidi Abuya. Kenapa mereka difatwakan sesat? Siapakah mereka dan apa yang mereka dah lakukan? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Hari ini kita nak bahas mengenai satu jemaah, satu ajaran yang dulunya adalah Al-Arkam, tukar nama pergi Rufaqah dan tukar juga nama sekarang ni ialah GISB. Sahabat semua, sebelum kita bahas dengan lebih panjang, pastikan anda berada dalam posisi yang selesa dan juga jangan cuba komen dan kecam sebelum anda tengok video ini sampai habis. Dah habis tengok baru anda komen dengan cara yang berhemah. Jom kita bahas. Kumpulan dalam bahasa Arab bermaksud jemaah. Jadi jemaah ataupun kumpulan ini ianya bermula dengan seorang pemuda yang bernama Asy'ari bin Muhammad yang juga dipanggil oleh pengikutnya iaitu Abuya. Abuya yang bermaksud ayah. Almarhum lahir pada 30 Oktober tahun 1937 di Kampung Pilon, Rembau, Negeri Sembilan. Ayahnya bernama Muhammad bin Idris adalah seorang pegawai kastam di Kelang. Jadi Ustaz Asy'ari ini pun sewaktu kecilnya ia mendapat pendidikan sekolah rendah di Negeri Sembilan, kemudian berpindah ke Kuala Lumpur dan juga menyambung pengajian di Madrasah Hishamuddin Kelang. Boleh dikatakan Ustaz Asy'ari ini tidaklah mendapat pendidikan yang tinggi sebagaimana lagu-lagu yang mereka selalu dendangkan oleh para pengikutnya daripada kumpulan Mawaddah. Abuya tidak sekolah tinggi, tetapi ilmunya sangatlah tinggi. Dan juga Ustaz Asy'ari ini dibesarkan dalam lingkungan didikan agama lah, sehinggalah beliau pernah mengajar di sebuah sekolah dan atas kecintaan dan ingin bersama dalam kumpulan yang Islamik. Pada tahun 1960 beliau pun mula masuk PAS dan aktif sebagai pemuda. Beliau terlibat dalam aktiviti dalam PAS, ceramah dan sebagainya. Jadi selama bersama dengan PAS beliau pun keluar pada tahun 1967 dan masuk pula ke dalam jemaah yang lain seperti Ikhwan, kemudian masuk pula ke jemaah tabligh. Tetapi tempoh itu tidaklah lama kerana beliau mencari lagi jemaah-jemaah yang boleh diikuti, sehinggalah beliau masuk ke dalam Angkatan Belia Islam Malaysia iaitu ABIM, yang pada waktu itu ada juga Anwar Ibrahim. Kiranya beliau ni dekatlah dengan pimpinan dan juga orang-orang yang mungkin sekarang dah jadi pemimpin negara. Setelah Ustaz Asy'ari ini masuk dalam beberapa grup jemaah, ia tidak puas hati kerana apa yang dia inginkan tidak terdapat dalam setiap jemaah yang dia ikuti. Juga sifat pemuda itu membuat-buat dalam dirinya ingin berjuang, ingin memajukan Islam dengan cara tersendiri. Maka pada tahun 1968 ke 1970, Ustaz Asy'ari ini pun menubuhkan sebuah jemaah Islam yang dipanggil sebagai Al-Arkam. Arkam ni bukan nama biasa-biasa sebab Arkam ni adalah nama seorang sahabat Nabi iaitu Abdullah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, sahabat Nabi yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpulnya baginda Nabi SAW dan para sahabat yang lain di awal dakwah baginda Nabi SAW. Jadinya jemaah Arkam ni menggunakan nama tersebutlah, nama sahabat itu. Tahun silih berganti tahun, jemaah Arkam ni sedikit sebanyak menarik ramai orang untuk join dan terlibat dalam Arkam. Juga kerana karisma dan juga ceramah Ustaz Asy'ari ini pada ketika itu yang memang memukau orang lain untuk join jemaah Al-Arkam. Boleh ambil banyak pun tak apa, menjadi orang kaya pun tak apa, tapi jangan lekat di hati, jangan berbekah di hati supaya senang kita kurbankan, supaya senang kita jadikan alat untuk ibadah, untuk Allah, untuk jihad fi sabilillah. Sebab itu tidak heran para sahabat itu banyak yang kaya-kaya, macam Abraham bin Auf, macam Sayyidina Utsman, macam Abu Bakar, yang mana sedikit sebanyak tahun demi tahun jemaah Al-Arkam ni makin bertambah, makin berkembang. Lebih-lebih lagi pada ketika itu Arkam ni menggalakkan ahli jemaah yang untuk kahwin mengikut sunnah, mana seorang lelaki boleh kahwin sampai 4. Maka makin ramailah juga kaum lelaki yang join. Saya pernah diceritakan oleh bekas ahli Arkam dulu yang dia join Arkam sebab nak kahwin banyak je. Yang tu dialah sebab tergantung pada niat masing-masing. Jadinya kumpulan Arkam ni makin membesar dan juga jumlah makin bertambah.
Lebih-lebih lagi Ustaz Asyari ini sendiri pun kahwin 4 dan mendapat anak sehingga 37 orang. Memang padu. Ahli-ahli pun makin banyak. Jadi komuniti itu membesar dengan cepat. Tahun demi tahun berlalu, mereka semakin kukuh kerana fokus mereka kepada ekonomi Islam. Daripada itulah wujudnya produk-produk yang dikeluarkan oleh orang Melayu sendiri. Sebab dulu barang kurang dan juga kebanyakannya barang-barang yang diperbuat, khususnya makanan dan lain-lain, dibuat oleh orang bukan Islam. Jadi dengan wujudnya Arkam ni, maka terbentuklah satu era yang agak membanggakan untuk orang Melayu. Juga pada waktu itu Arkam juga membuat delivery. Kerana mereka lah yang terawal membuat sistem delivery sebelum Foodpanda dan sebagainya. Dengan makin berkembang majunya perniagaan, mereka juga turut membina rangkaian sehinggalah ke luar negara. Bisnis jemaah Arkam ini tidak hanya tertumpu pada satu produk sahaja, tetapi mereka pelbagaikan dengan CD ceramah, travel, pasar, membuka kedai, buka bakery, restoran dan banyak lagi. Dan pada ketika Al-Arkam ni naik, ia menjadi kemeggaan orang Melayu Islam. Dan sedikit sebanyak juga ia memberi ancaman kepada peniaga bukan Islam. Kerana Melayu pasti tolong Melayu kan, dan orang Islam pasti yang mengutamakan yang halal. Pada zaman Al-Arkam ni memang membuka mata orang ramai. Ditambah lagi dengan mereka menolak dan mengubah sistem British. Daripada segi pakaian, yang kebanyakannya orang Melayu pada ketika itu masih lagi mengikuti ala pakaian British. Dan pada tahun 90-an, imej Islam tu memang betul-betul nampaklah dengan menangnya PAS di Kelantan dan juga makin berkembangnya Arkam. Dengan imej yang dibawa ialah memakai jubah, serban, wanitanya pula menutup aurat dengan baik. Juga pada waktu itu wujudnya fenomena kembali kepada Islam daripada segi pakaian, makanan dan juga pemikiran. Ditambah lagi dengan naiknya tokoh seperti Tuan Guru Nik Aziz. Jadi sahabat semua, fenomena menutup aurat tu memang agak luar biasa. Ialah dulu kan selepas British tinggalkan tanah Melayu, cara pakai, cara hidup orang Melayu kebanyakannya mengikut cara orang Barat. Dengan kelab malami, pakaian yang tak menutup aurat. Benda ini kita boleh tengok sendiri bagaimana filem-filem Arwah Piramli. Juga bagaimana suasana dan cara pakai orang Melayu Islam dulu. Kalau korang tengok gambar dalam album yang lama, termasuklah gambar Ustaz Asyari waktu kecil pun, mak dia memang tak menutup aurat dengan baik. Jadi era ataupun fenomena menutup aurat dengan imej Islami itu lebih meluas pada tahun 90-an. Yang sedikit sebanyak tahun demi tahun sehinggalah ke hari ini fenomena itu kita dapat rasai lagi. Wanita Islam hari ini dah pun menutup aurat dengan baik. Juga lelakinya pun dah berseluar panjang. Ada kesedaran pentingnya beragama. Dan kalau keluarga kita tak menutup aurat, rasa malu kita hadapi. Benda ni yang baik tak? Ya, sebab ianya tuntutan agama sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai Nabi, serulah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Perkara ini juga membuka mata pemimpin negara pada waktu itu yang isteri sendiri dilarang memakai tudung. Jadi dengan berkembangnya imej Islam di kalangan Melayu, ia secara tidak langsung menggugat puak-puak yang lain yang tidak suka perkembangan Islam. Sebab kalau Islam naik, boleh jadi orang ramai akan mengikuti Islam, termasuk daripada sudut ekonomi, cara hidup dan juga politik, sehingga meninggalkan nasionalis dan sebagainya, yang membolehkan sesebuah kerajaan itu jatuh. Jadinya Al-Arkam ni juga pada waktu itu memang menjadi fenomena dan berada di zaman kegemilangan. Ekonomi pula kuat, tidak mengharapkan sumbangan, tetapi membina income dan juga komuniti sendiri. Mereka makin membesar dan orang ramai pula mula berduyun-duyun untuk join Arkam. Tetapi itu semua tidak bertahan lama, kerana pada tahun 1994 Al-Arkam mula diharamkan di Malaysia dan difatwakan sesat. Disebabkan Ustaz Asyari ini dia mengamalkan aurat Muhammadiyah. Untuk pengetahuan sahabat semua, Negeri Sembilan, kelahiran Ustaz Asyari ini di Negeri Sembilan adalah tempat yang banyak mengajarkan ilmu tasawuf dan juga wujudnya tarikat, iaitu kumpulan-kumpulan kecil yang ada zikir dan juga wirid tersendiri. Juga ada guru yang mereka sanjung ataupun guru mursyid, dan guru tersebut adalah Kiai Syekh Muhammad Abdullah Al-Suhaimi. Syekh Suhaimi ini meninggal pada tahun 1925, dan daripada anak murid Syekh Suhaimi lah Ustaz Asyari ini pun mendapat tarikat, amalan dan sebagainya. Sahabat semua, sebenarnya Syekh Suhaimi ini adalah orang biasa yang mengajarkan Islam, ilmu-ilmu agama dengan baik di sekitar Kelang, Selangor. Tetapi para pengikutnya lah yang membesar-besarkan dia. Beliau dianggap sebagai wali dan perkara-perkara yang luar biasa. Dan juga sebenarnya gambar Syekh Suhaimi pun kita tidak jumpa. Yang ada pun sekarang ni hanyalah lukisan dan juga gambaran. Daripada dianggap sebagai seorang wali, sehinggalah Syekh Suhaimi ini dianggap sebagai seorang Imam Mahdi. Kerana dikatakan Syekh Suhaimi ini masuk ke dalam Kaabah di Mekah dan berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Maka di dalam Kaabah itu pun Rasulullah mengajarkanlah bacaan aurat Muhammadiyah. Juga Syekh Suhaimi ini berjumpa dengan Ustaz Asyari dalam keadaan jaga dan mengijazahkan aurat Muhammadiyah itu. Itu antara dakwaan Abuya lah. Fahaman mereka ini juga diterjemahkan dalam lagu yang kita boleh dengar. Engkaulah utusan Tuhan yang mewarisi zaman. Engkaulah pemuda yang dijanjikan. Kau diutuskan untuk menunaikan janji Tuhan yang telah
dikhabarkan oleh Rasulullah. Antara sebab mereka difatwakan sesat ialah doktrin yang ditanamkan kepada pengikutnya. Yang pertama, Ustaz Asy'ari percaya Imam Mahdi itu adalah Syekh Suhaimi. Dia tidak mati, ianya cuma ghaib dan akan zahir nanti pada hari Jumaat bulan Haji ketika khatib sedang membaca khutbah Jumaat di mimbar Masjidil Haram. Dan 6 khatib silih berganti pada waktu itu sebab hidung berdarah, dan khatib ketujuh khutbah hidungnya tidak berdarah, maka dialah Imam Mahdi, iaitu Syekh Suhaimi. Yang kedua, Imam Mahdi akan zahir keluar setelah terjadinya Daulah Islamiyah di Malaysia sekitar 3-4 tahun lagi, dan Imam Mahdi akan terus ke Malaysia setelah zahirnya 6 bulan di Mekah untuk menerima serahan kuasa daripada putra Bani Tamim, iaitu Ustaz Asy'ari. Yang ketiga pula, ulama-ulama daripada seluruh dunia termasuklah di Timur Tengah semua akan berkumpul untuk berbai'ah kepada Imam Mahdi, dan sebelum mereka berbai'ah kepada Imam Mahdi, mereka mesti berbai'ah terlebih dahulu kepada putra Bani Tamim. Maka berpusul-pusullah syekh besar ke Malaysia dan berbai'ah kepada putra Bani Tamim, iaitu Ustaz Asy'ari. Yang keempat, penyerahan kuasa hanya berlaku dalam satu malam dan mereka akan memerangi Sufyani, iaitu US. Jadinya daripada setiap dakwaan oleh Ustaz Asy'ari, maka kumpulan ini pun memang betul-betul mempersiapkan pemerintahan yang dipimpin oleh Abuya sebagai pemimpin pilihan Tuhan. Untuk pengetahuan sahabat semua, aurat Muhammadiyah ini ataupun zikir agung ialah wirid meminta pertolongan, meminta ampun dan sebagainya kepada pemimpin, iaitu Abuya. Abuya, ampunkan kami. Abuya, tolonglah kami. Juga ialah satu formula hubungan hati antara pengikut dan pemimpin supaya tetap dalam perjuangan, iaitu pengukuhan ekonomi sehinggalah mendapat kuasa secara tidak langsung. Bahkan dalam memilih pasangan hidup, berpoligami dan mencari pekerjaan pun akan ditentukan oleh pemimpin mereka. Anak-anak mereka diasuh dan juga dipisahkan daripada dunia luar, dan juga adus perdana bagi memastikan kelangsungan perjuangan mereka. Memang ada sistem. Bahkan ada juga yang dipisahkan daripada ibu bapa bertahun-tahun disebabkan ibu bapa mereka diarahkan ke beberapa tempat untuk melakukan pekerjaan. Jadinya setelah Arkam ini diharamkan pada tahun 1994, pengikutnya pun bergeraklah secara perlahan-lahan dan juga ada yang keluar. Dan pada waktu itu mereka menukar nama pula daripada Arkam kepada Rufaka. Dan pada silih pergantian ini, Ustaz Asy'ari ini pun ditangkaplah dan ditahan di bawah ISA. Untuk orang lama pasti tahu ISA itu apa, dan mungkin remaja hari ini tidak tahu apa itu ISA. ISA ialah Internal Security Act. Seseorang itu ditangkap tanpa perbicaraan. Bahasa mudahnya main tangkap je lah, dan dibuat tuduhan tanpa ada pembelaan. Pada waktu itu siapa yang lawan kerajaan memang masuk ISA. Dan kebanyakannya dulu yang kena adalah pembangkang. Yang sekarang ni banyak dah meninggal, bahkan ada yang sekarang ni dah jadi pemimpin negara. Tetapi pada 15 September tahun 2011, ia dah pun dimansuhkan oleh Datuk Seri Najib dan digantikan dengan undang-undang yang lain. Meskipun Rufaka ini telah menjadi ganti kepada Arkam, tetapi pergerakan mereka masih lagi dalam pantauan pihak berkuasa. Tidak lama daripada itu, sehinggalah pada tahun 2006, ia disiasat sekali lagi dan difatwakan sesat sekali lagi. Sebabnya mereka adalah orang yang sama, fahaman mereka sama, cuma nama sahaja yang berbeza. Dan pada waktu itu, setelah Ustaz Asy'ari ini keluar daripada SA, dia dah pun tidak sihat. Jalan dan bercakap pun susah. Pergerakan Rufaka pun slow. Pada tahun 2010, Abuya ataupun Ustaz Asy'ari ini meninggal dunia disebabkan jangkitan paru-paru. Segala dakwaan mereka tentang Imam Mahdi dan sebagainya sepatutnya dah pun terhenti dekat situ. Sebab Abuya ataupun putra Bani Tamim ni yang akan dibayar oleh seluruh ulama dah pun mati, dah pun meninggal. Tetapi mereka tidak berhenti di situ kerana Ummu Jah, iaitu isteri Ustaz Asy'ari ini pun mengambil ahli kepimpinan. Maka mereka tukar lagi nama dengan pakaian mereka sekaligus. Mereka tukar daripada Rufaka kepada GISB dan tidak lagi memakai serban dan juga jubah, tetapi memakai songkok yang ada ukiran tertentu. Sekarang ni memang senanglah nak cam mereka. Daripada sinilah kepercayaan mereka makin mengarut dan ditukuk tambah dengan seks suci. Ya, itu orang yang sebegitu, orang dah mencapai taraf yang begitu, dia akan bertemu dengan isterinya di mana saja isterinya berada. Jadi bukanlah serentak atas katil yang 1-4 orang. Mungkin isteri dia seorang di Ipoh, seorang di Kuala Lumpur, seorang di Singapura atau seorang di Johor. Tapi dia boleh datangi isterinya secara serentak. Itulah keajaiban teknologi roh. Hubungan batin dengan misinya untuk nak menjadi penjaga Haramain, maka dia telah diizinkan Allah, iaitu dia gaib. Dia pun menjadi kuasa roh. Dan kuasa rohnya itu untuk berada di Kaabah, dia mestilah dengan izin Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad itu pun bukanlah lagi jasad.
dia telah wafat, dia juga kuasa roh. Demikian jugalah pakej pemimpin akhir zaman mestilah disertakan dengan Imam Mahdi, sebab ini ialah tempoh ataupun waktu untuk Imam Mahdi. Jadi Abuya kena melepasi dua orang ni, dua-dua Muhammad bin Abdullah ini. Dan Masya Allah, bila Abuya rupa-rupanya dapat bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Mahdi Muntazar, itulah yang menjadi kuasa yang telah membolehkan bertapaknya syarikat Abuya. Dan juga wujudnya lagu-lagu seperti Power Kaabah. Power Kaabah, Power Kaabah. Kini kembali bersama Abuya Al-Fatah Atami. Keluar dari Kaabah, berkat lambaian tangan isterinya. Ikhwan kepada Baitul. Ketika telah duduk, keluarnya Power dan sebagainya. Dan juga mereka tidak menerima hakikat kematian Ustaz Asy'ari ataupun Abuya, dan timbullah pula kepercayaan yang baru, iaitu Abuya akan zahir semula. Bila lahirkan penyair, bilakah Abuya zahir? Abuya lahirkan penyair, bilakah Abuya zahir? Abuya suka makan ikan, sudah tentu rahsia Tuhan. Tetapi pada 12 Mei 2013, Ummul Jah bersama 75 orang kumpulan Global Ikhwan ataupun JSB ditahan secara berperingkat oleh JAIS selepas mereka dihantar pulang kerajaan Arab Saudi kerana didakwa mengembangkan ajaran sesat Arkam. Juga berlakunya penyelewengan rumah amal lebih daripada 80 rumah amal yang menempatkan anak-anak ahli JSB ni meminta sumbangan atas nama anak-anak yatim. Dan yatim yang mereka maksudkan bukan kematian ibu bapa, tetapi yatim ilmu dan amal. Dan dipisahkan seorang ibu dengan anak itu dah memang perkara biasa bagi mereka. Sehinggalah pada 17 November tahun 2013, Khatijah Amni bersama 17 pengikutnya telah pun mengaku bersalah di Mahkamah Rendah Syariah Gombak kerana menghidupkan ajaran Al-Arkam yang telah pun diharamkan melalui JISB. Jadinya Ummul Jah ni dan beberapa pengikutnya ataupun pemimpin JSB ni dah pun bertaubatlah dan mengaku bersalah. Wallahi wabillahi watallahi, kami hari ini bertaubat dengan sebenar-benar taubat, dan kami begitu hina dan menyesal dengan perbuatan lalu kami. Tetapi JISB masih beroperasi dan tidak diharamkan kerana pemimpin mereka dah pun bertaubat. JISB tidak lagi dibenarkan meneruskan perjuangan Abuya. Kalau guna nama Abuya juga, kalau ajaran Abuya juga, kalau cara Abuya juga, memang kena tangkap. Sebab itulah JISB ni masih berada sampai sekarang. Pada 21 Oktober tahun 2015, pada usia 62 tahun, Ummul Jah ni pun meninggal dunia setelah mengalami kegagalan otak akibat serangan angin ahmar. Beliau terpaksa bergantung dengan mesin bantuan pernafasan sehingga akhir hayatnya. Setelah itu JISB ni pun digantilah dengan pemimpin yang baru, iaitu Nasaruddin Ali. Ia dikatakan hanyalah seorang driver Ustaz Asy'ari, tetapi pada sisi yang lain beliau adalah orang yang paling rapat dan juga tahu mengenai hala tuju dan juga perjuangan Arkam. Maka di bawah kelaluan beliau, JISB ni nampak lebih stabil dan semakin maju. Kita boleh saksikan sendiri gambar-gambar mereka dengan pemimpin besar negara, dan juga perniagaan mereka makin banyak sehingga akan keluar negara dan hampir kepada 20 negara adanya JISB. Kalau korang umrah, korang pasti akan nampak kedai-kedai diorang. Bila dah semakin naik, anggapan kepada Tuan CEO itu pun dah melebih kerana mereka menganggap Tuan CEO itu ialah insan kamil ataupun sempurna. Tuan CEO sebagai manusia asal jitu kamil, sempurna. Tuan CEO sebagai manusia asal jitu kamil. Sahabat semua, manusia biasa macam kita ni bergelombang dengan dosa. Hanya para nabi sahajalah yang maksum, bukannya manusia biasa seperti kita ni. Dan dakwaan manusia sempurna itu memang dah melampau. Juga di sisi yang lain, di sebalik kejayaan mereka, wujudnya juga rumah amal yang masih mereka amalkan, sehinggalah berlaku buat pisahkan keluarga yang dah tak nak join JISB dengan tidak bayar gaji, buat hal sewenang-wenangnya kepada harta awam seperti Padang ini, dan hal-hal yang lain untuk era sekarang ni. Sehingga pihak polis dah pun membuat serbuan dan jabatan agama pun rasanya dah pun membuat siasatan dan sebagainya untuk menangani masalah JSB ni. Kita tunggu dan lihat bagaimana akhirnya nanti. Sebab benda ni besar dan juga melibatkan banyak pihak, dan ia yang juga perlukan tindakan yang teliti. Janganlah kita berdewa-dewa mentaksub pada mana-mana pemimpin ataupun guru-guru ataupun abuya-abuya. Hentikan ini semua. Selain itu, sahabat semua, pendedahan daripada PUKAS, sebenarnya mereka ni hanyalah bertakiyah, iaitu berpura-pura. Sebagaimana kita boleh tengok gambar pemimpin mereka di dalam rumah
adanya gambar Syekh Suhaimi itu sendiri diangkat dan diletakkan di rumah mereka. Secara tidak langsung, kalau orang awam seperti kita ni tengok, pasti akan beranggapan yang mereka ni masih lagi berpegang pada apa yang diajarkan oleh pemimpin mereka yang dahulu. Dan ianya benar, bila mana beberapa serbuan baru-baru ini dijumpai di rumah-rumah amal mereka, terdapat doa-doa untuk meminta kepada Abuya. Masih lagi ada bulu-bulu, bekas baju Abuya, bekas baju Umuja, bekas tisu dan juga darah bekam Abuya, yang mana ianya direndam dan dijadikan air berkat. Dan bermacam-macam lagi yang kita boleh tengok. Benda ni teruk lebih-lebih lagi jika mengagungkan dan juga mengkultuskan seseorang manusia biasa, sehingga gambar dan bulu-bulu ni dijadikan berkat dan sebagainya. Ada lagi yang meminta-minta kepada orang yang dah pun mati. Dan sahabat semua, mengkultuskan, mensucikan seorang pemimpin ni dah banyak pun dilakukan oleh agama lain, seperti Gautama Buddha, seorang lelaki dijadikan patung dan disembah. Nabi Isa yang berdakwah pun dijadikan patung, sedangkan dorang tak pernah jumpa pun bagaimana rupa pemimpin itu sebenarnya. Sama jugalah dengan Arkham ni, dorang lukis muka Syekh Suhaimi, sedangkan mereka tidak tahu bagaimana rupa bentuk Syekh Suhaimi. Dan paling teruk ialah dakwaan Imam Mahdi. Sahabat semua, sebelum ni berapa ramai dah yang mengaku Imam Mahdi. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi to reveal you some truth which Allah has sent me. I myself is Imam Mahdi. Al-Mahdi Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari dan Mahdi kedua Aba As-Sadiq alaihi. Bukan hanya di Malaysia sahaja, bahkan di negara lain. Kalau di Indonesia tu tak kira berapa banyak lah. Tetapi last kena tangkap dan ada yang dah mati pun hari ini. Tidak juga ia menjadi Imam Mahdi. Sebabnya Imam Mahdi ini adalah rahsia Allah. Hanya Allah yang tentukan bila masa ia keluar. Dan Imam Mahdi ini bukannya zahir semula selepas daripada kematian. Bukan. Kerana fahaman seperti ini ataupun kelahiran semula ini bukanlah ajaran Islam. Apatah lagi kalau percaya yang seseorang itu tidak mati. Sebab ada di antara mereka yang masih percaya Abuya ini tidak mati. Ia yang cuma ghaib sahaja. Perkara ini mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Dan sebenarnya tidak akan ada sesiapa sahaja terlepas daripada kematian, meskipun kita berselindung di sebalik tembok yang kukuh. Bila ajal dah sampai, ia akan sampai. Apatah lagi meminta kepada orang yang dah mati. Dan bila dah mati memang akan mati, tidak akan hidup semula. Ia yang tidak kembali lagi ke dunia, sehingga kan orang yang dah mati pun minta dikembalikan untuk dapat beramal kembali ke dunia, tetapi tidak, sebagaimana Allah rakamkan dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin, tetapi ia yang tidak akan berlaku. Jadi akhir sekali sahabat semua, semoga perkara ini dapat diluruskan dan dibaiki oleh pihak berautoriti. Sebabnya ia akan memberi kesan kepada orang Islam sendiri. Dan paling penting, semoga mereka semua dapat kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, tanpa perlu bersandarkan dan berharap kepada pemimpin yang dah pun mati. Hidup dan mati kita ini hanyalah untuk Allah, bukan selainnya. Juga Islam ini dah pun sempurna, tidak ada lagi yang terlupa ataupun dirahsiakan oleh baginda Nabi SAW daripada kita, sehingga akan memerlukan seseorang untuk menjadi perantara. Tidak, Islam itu dah pun sempurna daripada segenap sudut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Islam dah pun sempurna, tidak perlu ditokok tambah dan dijadikan pemimpin lebih tinggi daripada baginda Nabi SAW. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.